Pi, ni nak tanya, you percaya pada kuasa-kuasa gaib tak? Percaya, kita wajib percaya. Okay. And apparently terdapat banyak sejumlah besar individu yang masih lagi percaya dengan kuasa-kuasa yang lebih besar daripada Allah, kan? Sama ada melalui agama ke, melalui proses ritual ke. Walaupun kita ni ada iman, tapi kadang-kadang bila ada waktu-waktu macam waktu-waktu susah, dia orang masih lagi menggunakan hikmat-hikmat bomo, kan? Hikmat-hikmat apa orang kata tukang tilik, kan? Dan benda ni macam boleh timbul daripada mempercayai secara membuta tuli ataupun benda yang kita tak dapat nak buktikan. Jadi orang ramai ni senang kena manipulate. And usually orang akan macam ambil kesempatan dengan orang berdasarkan benda-benda yang tak real, benda-benda yang kurang realiti ni. Dan benda ni sebenarnya, kes yang hari ni yang nak cerita dengan you ni adalah salah seorang daripada ahli sihir Indonesia ahli sihir Indonesia ni yang bunuh lebih kurang dalam 42 orang perempuan. Ramai tu. Ramai. Semua perempuan. Apa motif dia ni? Motif dia ni percaya yang dia boleh jadi kebal. Okey? Dengan membunuh perempuan-perempuan ni, itu satu hal. Tapi dia percaya yang dia boleh jadi kebal dengan meminum air liur perempuan yang dia bunuh tu. Okay? So basically cerita hari ni I nak ceritakan pasal satu mamat ni, nama dia Ahmad Suraji. Jadi pada satu hari ni, Ahmad Suraji ni pada 27 hari bulan April tahun 1997. Jadi ada seorang pemuda ni datang mengunjungi ladang tebu dekat kampung Semayang. Dia nak pergi kutip hasil-hasil dekat ladang tu. Dia nak bagi makanan dekat ternakan dia, dekat lembu-lembu dia, kambing-kambing dia, kan. Jadi masa dia pergi tu, dia ternampak macam ada satu benda yang aneh di antara pokok-pokok tebu ni. Dia rasa macam benda tu macam tak kena daripada apa pandangan dia ni. Jadi dia pun pergilah, patah balik daripada ladang tebu tu, dia pergi jumpa dengan ketua kampung dia ni. Ketua kampung dia nama dia Sugito. Untuk laporkan dekat Sugito apa benda yang dia jumpa. Jadi Sugito pula dah dengar daripada budak ni, dia pun panggil lah beberapa orang kampung untuk follow dia ni pergi ke ladang tebu tu balik. Dia kumpul orang kampung ni pergi balik. Jadi bila diorang sampai dekat lokasi tu, diorang memeriksa ada macam tanah lah, dia macam ada kambus tanah. So diorang ni ambil kayu, cucuk tanah tu, dan bila diorang keluarkan kayu tu, diorang cium hujung kayu ni. Dia cium hujung kayu tu, dan hujung kayu tu dia macam ada satu bau yang agak tak senang, macam bau busuk. Hujung kayu tu dia cucuk yang dekat tanah tu. Dia cucuk kat tanah. So dia tarik kayu tu keluar, diorang cium hujung kayu tu. Basically tanah tu yang berbau lah. So basically macam bau yang kurang menyenangkan lah. Lepas tu diorang rasa macam ni macam ada benda yang tak kena ni, kan. Jadi diorang pun segeralah pergi inform dekat polis, dan diorang ni diarahkan oleh polis ni untuk gali timbunan tersebut lah, ataupun gali tanah tersebut. Jadi Sugito dengan anak-anak buah dia ni, diorang masa tu bawa lampu ayam, lampu minyak tanah tu, diorang pun pergilah gali busuk tu. Dan sekitar tengah malam jugalah diorang gali busuk tu, dan diorang sebenarnya jumpa dekat dalam busuk tu mayat wanita yang dah kembung dan dalam keadaan bogel dekat dalam lubang. Satu je ke? Satu je. Dia jumpa satu je masa tu. Jadi diorang cubalah untuk keluarkan mayat ni. Tapi yalah dalam keadaan yang sangat busuk dengan badan yang dah mengembang apa semua ni, tak berjaya nak keluarkan mayat ni, dan diorang pun memaklumkan pada pihak berkuasa. Jadi pada keesokan pagi tu, masa matahari dah terbit tu, orang ramai ni, orang-orang kampung semua dah berkumpul nak menyaksikan orang kata kekecohan lah, kekecohan dekat kawasan kampung tu dengan orang kata proses penggalian mayat ni. Jadi mayat wanita malang ataupun mayat perempuan malang tu masih lagi macam ada sisa-sisa daging dekat tangan dekat badan dia. Mayat tu masih baru lah. Mayat tu masih baru. Lebih kurang dalam 2-3 hari lah mayat tu, kan. Dan mayat tu dikenal pasti sebagai Sri Kemala Devi. Jadi budak kampung ni terus pergi cari mak pada Sri Kemala Devi ni, bagi tahu tentang penemuan mayat anak dia ni lah. Jadi mak dia ni macam percaya tak percaya lah, kan, betul ke anak aku ni yang dah mati apa semua. So mak dia pun bergegas pergi ke tempat yang diorang gali mayat ni. Dan masa dalam on the way nak pergi ke sana tu, dia keep on berdoa, cakap tolong itu bukan anak aku dan sebagainya. So by the time mak dia sampai, diorang dah keluarkan mayat anak dia tu. Dia keluarkan, mak dia tengok kaki je. Dia tengok bahagian kaki, terus mak dia pingsan. Pup.
Dia kenal tu kaki anak dia. Itu memang kaki anak dia, kan? Dan itu adalah anak dia yang dah hilang selama 3 hari. 3 hari hilang. Jadi dekat sekitar kampung ni ataupun dekat kawasan Seri Semayang ni, semua dah kecoh lah. Kecoh tentang diorang dah jumpa mayat si Seri Kamaladevi ni. Jadi bila dengar pada berita ni, ada seorang budak nama Andres. Dia ni orang kata bawa beca. So dia tampil dekat polis bagi keterangan lah berkenaan dengan si Kamaladevi ni. Jadi menurut pada kata si Andres ni, 3 hari sebelum penemuan tu, Devi ni ada naik beca pada waktu malam. Jadi si Devi ni ataupun si Andres ni tanyalah si Devi ni nak pergi ke mana dan sebagainya. Dan menurut pada kata si Andres ni, Devi ni dia macam reluctant sikit. Dia macam reluctant nak bagi tahu, kan? Tapi bila dia tanya berkali-kali, barulah dia beritahu ke destinasi yang sebenar. So basically, mana si Devi tu nak pergi pada malam tu adalah dia nak pergi melawat rumah datuk ataupun seorang bomoh yang bernama Ahmad Suraji. This morning, as well as the shootings this afternoon. Itu yang dia nak pergi. Dan si Devi ni pun dia ada cakap dekat Andres, tolong jangan bagi tahu siapa-siapa yang aku nak pergi jumpa si Ahmad Suraji ni, kan? Jadi dengan keterangan penting daripada Andres ni, polis tak ada cerita banyak. Dia terus pergi rush dekat rumah Ahmad Suraji dan diorang jumpa dengan orang yang diorang cari ni, which is Ahmad Suraji ni lah. Dan si polis ni pun tanya pada si Suraji, kenal ke tak Seri Kamaladevi, kan? So basically dia deny yang dia tak kenal pun si Kamaladevi ni siapa. Tapi bila polis tak puas hati, polis geledah rumah si Ahmad Suraji ni lah. Dia geledah rumah Ahmad Suraji ni dan dia jumpa beberapa barang kepunyaan si Devi ni, which is baju dia, pakaian barang kemas dia, handbag dia dan sebagainya lah. Jadi tak ada cerita banyak. Masa tu polis terus tangkap dia dan orang kata terus di-charge sebagai orang kata orang pertama yang di-charge sebagai membunuh lah, kan? Tapi masa dia dekat dalam tahanan polis, si Suraji ni, dia ni disoal berkali-kali, kan? Dan berkali-kali juga si Suraji ni menafikan pelibatan dia tentang pembunuhan ni lah. Tapi mungkin dah kena desak banyak kali kot. Lastly, finally baru dia mengaku yang dibunuh si Seri Kamaladevi ni. Dia bagi tahu dekat polis yang Seri Kamaladevi ni datang pada dia untuk dapatkan bantuan sebenarnya. Tahu bantuan apa? Bantuan apa? Dia dapat bantuan untuk dia bina balik hubungan dia dengan suami dia. So basically dia berapa umur dia? Basically Seri Kamaladevi ni 21 21. So dia ada masalah rumah tangga, which is dia punya husband pun macam tinggal berjauhan dengan dia. Long distance relationship. So dia jumpa Suraji ni just to make sure yang macam okay, diorang ada hubungan yang baik dan sebagainya, kan. Jadi bila si Suraji ni menjemput Devi datang ke rumah, dan si Suraji ni pun cakap dekat Devi yang dia akan bantu untuk hal rumah tangga dia lah. So sebab itu masa tengah malam tu dia datang. Maknanya dia suruh si Andres pun apa yang bawa beca tu hantar dia pergi ke rumah Suraji. So by the time dia sampai kat rumah Suraji tu, jadi si Suraji dengan Devi ni berjalan melalui tanah perkuburan dan ke ladang tebu. Jadi at first si Suraji ni ingatkan macam si Devi ni macam takut-takut tau. So dia ajak wife dia ni, Suraji ni ajak wife dia ni untuk teman, sebagai teman lah. Wife Suraji ni follow teman sekali. Maknanya diorang 3 orang lah teman masuk dalam kawasan tanah perkuburan, lalu dekat ladang tebu dan sebagainya. Jadi bila diorang dah sampai dekat satu location dekat ladang tebu tu, si Suraji ni convince dekat si Devi untuk ikat tangan dia, ikat kaki dia as a part of ritual lah. Tangan si Devi ni. Tangan si Devi ni kena ikat, kaki kena ikat, kan, as a part of ritual. So si Devi ni macam apa hal ni, kan, macam teragak-agak lah dia. Tapi akhirnya dia macam dia give in, dia mengalah juga. Dan dia berharap sangat lah, dia berharap sangat dapat kembalikan kata hubungan cinta dia dengan suami dia ni lah. Jadi si Suraji ni pun daripada ikat si Devi, dah ikat apa segala macam ni, dia pun gali lubang. Tapi lubang tu tak dalam, cetek je. Dia gali lubang, dia letakkan si Devi ni dekat dalam lubang tu, kan.
And bila dia letakkan si Devi dekat dalam lubang tu, kira by the time dia masuk dekat dalam lubang tu dah paras-paras dada macam tu lah. And now dia kambus, okay, kambus si Devi ni hidup-hidup, okay. Dan dia convince Devi ni saying that this is the part of the ritual, okay, yang aku tanam hidup-hidup macam ni dan you cannot move, kau jangan gerak, okay. So dia pun mulalah kambus. And the last part, masa tu si Suraji ni, si Bomoh ni lah, kita panggil dia Bomoh. Si Bomoh dia pun duduk mencangkung masa tu. Lepas tu masa dia tengah duduk mencangkung tu lah, dengan tangan si Devi dah kena ikat, dah kena tangguh dalam tanah. Tangan kena ikat. Lepas tu si Bomoh ni pergi cekik si Devi ni sampai mati. Bila dia dah betul-betul make sure yang si Devi ni dah mati, barulah dia buat ritual jijik dia tu. Apa tadi? Ambil air liu? Macam ni dia? Tak tahulah dia ambil macam mana, tapi itulah ritual. Dia tak cerita tu macam mana dia ambil air liu tu. Tapi basically bila dia cekik mangsa tu dah menggelupur apa semua. So apparently mulut dia dah macam dah keluar air liu dan sebagainya kan. Macam lah orang nak menapas susah keluar air liu. So dia akan ambil air liu tu dan dia makan. Itu menjijikkan. Memang menjijikkan. And then the worst part is si Bomoh dia dengan isteri dia bogilkan Devi dan kuburkan dia dekat dalam kubur yang cetek tu, ataupun dalam lubang yang cetek tu. Jadi si Suraji ni pun mendedahkan bahawa Devi ni bukan satu-satunya mangsa dia. Dia ada ramai orang yang dibunuh sebenarnya. So apparently macam apa yang I fikir lah, whoever perempuan yang datang nak pergi jumpa dia ni confirm kena. Mesti jadi mangsa. Datang minta ya. tolong jadi mangsa. Tapi yang sebelum ni tak pernah ada kes, maksudnya orang datang komplain orang hilang ke? Tak ada. Kan? Apparently dia buat benda ni dah 11 tahun. 11 years. It's just that this particular Kamala Devi ni yang kantorkan dia. Dalam kes ni dia tak ada cakap yang 42 orang. Devi ni termasuk 42 ke? Devi ni is the last one. 42 lah. So yang 41 orang tu tak tahu tanam kat mana. Apparently diorang tanam kat sekitar situ juga. Yang sama. Jadi pada mula-mula tu dia mengaku dia bunuh lebih kurang dalam 5 orang je dengan cara yang sama. Tanam, cekik, ambil air liu, kambus. Kan? Tapi jumlah tu makin lama makin meningkat, end up to 42. Dan pembunuhan tu is throughout 11 years. 11 years dia buat kerja ni. Tahun bila sekali lagi kejadian ni terjadi? I think about 1997 kot, I think. So macam cakap tadi kan, dia punya jumlah tu makin lama makin meningkat sampai ke 42 orang dalam masa 11 tahun. Dan dia menambah juga, si Suraji ni dia add up, dia kata dia minum air liu wanita yang dah mati ni disebabkan apa tau? Dia nak jadi kebal. Dia ingat macam cerita badang ke makan muntah tu. Dia nak jadi kebal. Jadi sebelum kita go ahead in terms of this Suraji, apa kesan dia dan sebagainya, kita go back, kita tengok balik didikan Suraji ataupun dia punya masa muda dia lah, untuk kita fahamkan dia punya konteks dengan lebih mendalam. So, si Suraji ni dilahirkan pada 12 Disember 1952 hasil perkahwinan daripada Jogen dan juga Sartik. Jadi keluarga dia ni tak kaya. Keluarga ni macam biasa, orang biasa, normal family lah. Tak kaya, tak miskin, just normal. Mak dia seorang suri rumah, bapa dia pula seorang petani, and bapa dia adalah seorang bomoh. Bapa siapa ni? Bapa Suraji. Bapa Suraji tu juga. Sebelum dia orang namakan ataupun sebelum nama Ahmad Suraji ni Ahmad Suraji, nama betul dia adalah Nasib. Nasib. Mak bapak dia bagi dia nama Nasib dengan harapan hidup dia ni akan ubahlah nasib kepada dia yang lebih baik. Tapi bila bapak dia meninggal, masa tu Nasib ni umur dia 7 bulan. Masa bapak dia meninggal, dia umur 7 bulan, dan orang kata keadaan kewangan Nasib ni dia macam tak stable. Kurang bernasib baik, very weak. Dia punya financial status ni very weak, dan menyebabkan dia tak dapat nak habiskan pendidikan sekolah rendah. Dan Nasib ni pula, dia adalah seorang budak yang sangat nakal dan dia suka melakukan kesalahan-kesalahan ataupun kesilapan-kesilapan yang kecil. Selalu orang cakap yang dia ni suka mencuri, dia suka bergaduh dengan orang ramai, dan dia ada satu sifat rebel, dan dia suka memberontak.
Jadi pada tahun pada usia dia 19 tahun ni, dia melarikan diri daripada rumah. Kan? Jadi semasa percutian dia ni, dia dah ditangkap dan dipenjara. Pada usia 19 tahun ni, dia pernah ditangkap dan juga dipenjara sebabkan dia mencuri. Tapi apa tak tahu. Tapi apparently, even tu dah dicampak masuk penjara sekalipun, ya, selalunya kalau orang dah masuk penjara, keluar insaf lah kan. Tapi dia masuk penjara, keluar sama. And basically bila dia keluar daripada penjara, dia curi apa pula? Dia curi lembu. Dia curi hasil-hasil ternakan orang. Masuk balik penjara. Macam tu lah. So basically lepas dia dah dibebaskan, lepas dah kena tangkap apa semua ni, dia mula untuk explore dunia-dunia bomoh ni. Ni yang kesalahan mencuri semua tu lah. Lepas dah settle tu semua, lepas dia dah keluar daripada penjara tu, now dia explore dunia bomoh. Sama macam apa benda yang bapak dia pernah buat. Jadi pada usia dia umur 27 kalau tak silap, 27, Nasib ni dia berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Tumini. Okey? Dan baru itulah dia tukar nama dia kepada Ahmad Suraji. Okey? Jadi dia harap dengan bila dah tukarnya nama akan ubah, mengubah kehidupan dia menjadi lebih baik lah. Jadi daripada perkahwinan dengan Tumini ni, dia ni dikurniakan dengan 3 orang anak lelaki tau. Tapi problem dia, si Suriji ni dia tak puas hati. Dia tak puas hati sebab apa? Dia ni nak sangat anak perempuan. Tapi dengan kahwin dengan Tumini, 3 anak lelaki. Jadi si Suraji ni pergi dah cakap dengan mak dia. Kan, mak aku nak kahwin lagi satu lah. Cakap, kenapa kau nak kahwin lagi satu? Aku tak ada anak perempuan. Aku nak kahwin lagi satu. Agama keluarga diorang ni is Islam. Yang membenarkan dia kahwin lebih daripada seorang. Jadi mak dia macam tak heran lah. Kau nak kahwin lagi satu, kahwin lah, suka hati lah. Kan? So, now, this is the tricky part sikit. Wanita ataupun perempuan yang Suraji pilih ni adalah adik-beradik Tumini sendiri. Itulah I baca. Ada terbaca lah pasal kes ni. Dia berkahwin dengan 3 orang wanita dan 3 orang tu adalah adik-beradik. Adik-beradik. So macam of course lah, mak dia macam larang lah. Basically dia kahwin dengan kakak ipar ke, dengan adik ipar ke kan. Mak dia cakap, no, you cannot do this. Kata Allah akan hukum dia satu hari nanti lah. Tapi apa hukum yang sebenarnya tak tahu. Ustaz-ustaz. Nanti kita tanya, kalau ada ustaz-ustaz yang boleh komen pasal hal ni, boleh kahwin dengan adik ipar, kakak ipar, tapi macam agak weird jugalah. Sebab dalam family yang sama. Kan? So, bila mak dia cakap benda-benda macam ni, Suraji tak nak dengar. Kan? Dia tak nak dengar dengan rayuan mak dia supaya berhentikan untuk kahwin dengan adik-beradik Tumini ni. So, dia halau mak dia keluar daripada rumah. Okay, masa tu dia tinggal dengan mak dia lah, dia halau mak dia. So akhirnya si Suraji ni pun berkahwin lah dengan adik-beradik Tumini, which is Tuminah dan juga Ngatiah. Di 3 orang ni adik-beradik. So daripada hasil perkahwinan dia orang ni, dia dapat 5 orang lagi anak. Semua lelaki? Tak, dia tak cakap. Mesti ada mesti ada mixture lah kot. Kan? Ahmad Suraji ni dia macam influence terbesar dia adalah bapak dia lah. Walaupun bapak dia seorang petani, tapi bapak dia adalah juga sebagai bomoh ataupun ahli sihir. Dan dekat Indonesia ni pula, this is the fun fact about Indonesia. Ahli sihir ataupun bomoh ni, diorang ni diklasifikasikan mengikut kelas diorang, ataupun diklasifikasikan mengikut diorang punya expertise, kepakaran. Contoh dia lah, contohnya kalau katakan you nak dapatkan kekayaan dengan cepat, you kena jumpa siapa tau? Ahli sihir pesugihan. Persugihan. Okay, basically you kena sacrifice someone else untuk bagi ahli sihir ni makan ataupun benda-benda ni makan lah, untuk you jadi kaya. Kalau katakan you jenis yang nak santau orang, jenis yang nak dengki dengan orang, tak puas hati dengan orang, itu you kena minta bomoh santet pula. So basically dia ada a few category ataupun a few level. Untuk kaya, bomoh siapa you jumpa. Untuk jadi nak santau orang, bomoh siapa you jumpa. Dan banyak lagi bentuk bomoh, sama ada beragama ataupun tidak, dekat Indonesia ni memang banyak. Walaupun dekat dalam era yang serba moden ni, benda-benda ni masih lagi wujud. Jadi orang yang mendapatkan bantuan bomoh sentiasa akan bersedia untuk melakukan apa je yang diorang minta oleh tukang-tukang bomoh ni lah. Tak kira lah diorang minta benda-benda yang masuk akal maupun benda-benda yang tak masuk akal. Now, back to Suraji. Apakah jenis bomoh si Suraji ni? Suraji ni jenis bomoh apa sebenarnya? Dan orang ramai mendakwa yang dia ni boleh mengalihkan awan untuk mengelakkan hujan. Dia jenis bomoh yang macam tu. Yang kalau nak hujan, dia tolak awan, alihkan.
Jadi isteri-isteri dia ni pula, yang 3 orang ni, isteri ni pun promote lah, mula marketingkan diri pasal si Ahmad Suraji ni, yang dia ni boleh boleh alihkan awan, macam-macam benda lah yang dia boleh buat untuk menarik minat orang ramai untuk dapatkan perkhidmatan ataupun dapatkan khidmat daripada Suraji ni. Dan dia jadi terkenal dekat kawasan tu. Dan even leader-leader government pun jumpa dia juga. Leader-leader government pun is one of his client. Apparently bila Suraji ni punya clientele adalah all these government people, dia dah mengangkat status Suraji ni level up lah. Maknanya orang dah mula Percaya. pandang tinggi lah pada dia dekat kawasan Kampung Sir Semayang ni. Jadi pada satu hari ni, tahun 1986, masa tu si Suraji ni tengah tidur dan dia dapat mimpi pelik. Okey, dia dapat mimpi pelik yang dia berkata bahawa yang arwah bapa dia ni datang dekat dalam mimpi dia and bagi tahu kat dia, kalau kau nak jadi gebal, kau kena minum air liur perempuan ataupun air liur 70 perempuan mati. Itu yang mimpi dia dapat. And then barulah Bomo ni mengaku bahawa mimpi tu seolah-olah macam bagi inspiration kepada dia ataupun inspirasi kepada dia untuk mencari kuasa yang agak pelik ataupun kuasa luar biasa. Tak kisahlah nak kena bunuh orang ke apa ke, as long as dia dapat makan ataupun minum air liur orang mati ni, tapi dia basically air liur wanita muda kan, air liur wanita muda yang dah mati. Macam mana dia nak dapat air liur tu? Basically kill lah kan. Jadi sejak daripada tu dia menjalankan misi tu. Tapi mesti pernah tanya kan, macam mana dia jalankan 42 mission ataupun bunuh 42 orang tapi tak kena tangkap. Pelik kan. Suraji ni dilaporkan mengarahkan wanita yang cuba untuk mendapatkan nasihat dia ni supaya tak bagi tahu siapa-siapa tentang lawatan dia orang. So basically kata, okay, kalau kau nak jumpa aku boleh, one condition, you cannot tell anyone. You cannot tell anyone. Okay. Jadi si Suraji ni pun pandai. Dia pujuk perempuan-perempuan ni. Dia cakap yang benda tu adalah satu komponen yang paling penting dalam ritual tu, which is not to tell anyone. Jangan bagi tahu sesiapa. Itu adalah komponen, the most important component dalam ritual tu. Jadi bila perempuan tu dah datang rumah dia ni, si Suraji ni dia akan scan lah. Dia akan scan, orang kata spiritually scan kan. Dan kalau katakan perempuan ni ada duit kan, barulah dia akan tarik perempuan-perempuan ni semua pergi ke ladang tebu. Jadi bila dah sampai dekat ladang tebu, dia pujuk diorang untuk kebumikan diri diorang sendiri, sebahagian daripada upacara tu. Tapi yang pelik je, even some people ataupun setengah daripada perempuan tu offer diri sendiri. Tak apa, aku gali lubang ni. Aku sendiri masuk dalam lubang ni. Tak apa, aku masuk dalam lubang ni, kau kambuslah diri aku. Ada orang offer. Pelik. Itu yang pelik. Wanita-wanita yang dia punya so-called clientele ataupun mangsa ni mostly daripada prostitute, pelacur, yang contohlah pelacur ni dia nak tingkatkan diorang punya populariti di kalangan pelanggan diorang ataupun di kalangan klien diorang, dia akan jumpa Suraji. Ataupun ada isteri-isteri yang cuba nak memperbaiki hubungan rumah tangga, jumpa Suraji. Ataupun perempuan yang nak nampak lebih cantik, nak nampak lebih muda, diorang jumpa Suraji kan. Tapi at some certain point Suraji ni dia tak akan ada klien. Tiba-tiba klien tak datang jumpa dia. So apa yang dia buat? Dia akan pergi ke rumah-rumah pelacur ni, dia akan jumpa mana-mana pelacur yang dia nak, dan dia akan offer kat pelacur ni, cakap, kau nak jadi cantik tak? Ataupun kau nak jadi kaya tak? Jom datang rumah aku ni Bomo, aku boleh buat sekian. Dia akan pujuk supaya pelacur-pelacur ni untuk ambil bahagian dalam upacara so-called upacara nak jadi kaya, nak jadi cantik ni. Jadi pelacur-pelacur ni macam okey lah, why not kan? Dan diorang mereka ni dijanjikan satu kebaikan untuk diorang punya future lah, tapi jadi mangsa at the end. Jadi bila Bomo Suraji ni dah buat pengakuan yang macam tu, this news basically viral gila-gila dekat Indonesia. Seluruh negara memang tahu cerita ni. Bukan saja stesen berita tempatan, even international reporters pun cover this particular case. Jadi nama Ahmad Suraji ni orang kata memang agak menakutkan lah bagi orang-orang Indonesia pada zaman tu lah. Kalau macam dekat Malaysia, kalau someone ditangkap benda-benda macam ni,
pesalah-pesalah as far as I know pesalah-pesalah ni diorang takkan disuruh lakonkan semula. Macam mana diorang buat pembunuhan tu. It's all based on theory, it's all based on evidence kan. But not in Indonesia. Diorang suruh Suraji ni pergi balik dekat tapak kat mana dia punya crime is committed tu, and suruh lakonkan balik macam mana pembunuhan ni dijalankan. Dan benda tu dah orang kata dah di dokumentari dekat dalam akhbar-akhbar dan juga media-media tempatan lah. Jadi susulan daripada pengakuan yang mengejutkan tu, pasukan penyiasat melancarkan satu projek penggalian untuk mendapatkan semua balik mangsa-mangsa yang 42 ni. So apparently on that particular point diorang guna jentolak. Diorang guna jentolak, backhoe dan sebagainya ni untuk mempercepatkan lagi operasi menggali ni lah. Disebabkan kawasan ladang tu memang luas gila. Dan memang betul dia punya pengakuan tu memang betul. Memang diorang jumpa seluruh dekat ladang tu diorang jumpa banyak orang kata tulang tu, tapi lah disebabkan mayat-mayat tu dah lama, dah 11 tahun punya cerita kan. So basically nak buat proses pengecaman tu agak susah. Dan Ahmad Suraji dibicarakan pada 11 Disember 1997 dan pendakwa raya pada waktu tu mohon untuk hukuman mati. Confirm lah kan. Jadi semasa perbicaraan Ahmad Suraji ni didakwa menarik balik pengakuan dia terhadap pembunuhan 42 orang tu. Dan maksudnya tak bersalah. Tiba-tiba dia macam change his mind, lepas tu dia kata dia tak buat benda-benda ni kan. Dan benda ni dia jadi rumit kan. Dia menjadi rumit disebabkan sisa rangka tu tak dapat digunakan untuk menjadi bukti kukuh yang si Suraji ni terlibat untuk bunuh dia orang ni. Jadi 3 orang isteri dia ni dah ditangkap juga, disoal siasat juga berkenaan dengan kes tu lah. Kalau katakanlah Suraji ni tak terbuka untuk bercakap, diorang sendiri akan interrogate bini-bini dia ni untuk dapatkan pengakuan. So apparently Ngatiah dengan Tumina hadir pada sesi perundingan dekat rumah diorang. Dan Tumina ni pula merupakan tokoh ataupun orang yang penting dalam perancangan dan juga pelaksanaan pembunuhan yang dilakukan oleh suami dia. So basically Tumina ni is one of the mastermind lah, lebih kurang. Dan akhirnya pasukan pendakwaan menghabiskan masa lebih kurang dalam 7 ataupun 8 bulan untuk diorang kumpul semua bukti, kumpul saksi-saksi untuk menyokong diorang punya statement ni. Walaupun bukti kukuh tu terhad, tapi disebabkan social pressure dan kata public riot lah lebih kurang benda tu macam mempengaruhi judgement ataupun mempengaruhi pembicaraan masa pada waktu tu lah. Orang ramai dah mula memperlekehkan ahli-ahli sihir kan. Lepas tu bukan tu je, dia orang ni tuntut keadilan lah. Suraji disabitkan dengan 42 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati pada 27 April 1998. Setahun kemudian lah. Tapi dia langsung nampak macam tak sesal pun. Sikit pun tak ada kan? Dia just macam bila dia dah tengok dia terima je lah kan? Dan Tumina pula dijatuhkan hukuman mati. Tumina ni, tapi hukuman itu dikurangkan kepada penjara seumur hidup. Maksudnya tak jadi hukuman mati. Jadi hukuman mati tapi penjara seumur hidup. Tapi orang ramai mula bantah keputusan mahkamah tu, termasuk Ibu Devi tu sendiri, si Kamala Devi tu dia bantah. Sebabkan apa? Sebabkan si Tumina ni sama salah je dengan suami dia, sebab dia yang assist suami dia untuk tanam orang dan sebagainya. Tumina ni yang nombor 2 nombor Tumina, 1 Tumini. Nombor 2 kot rasa. One of the wife lah, tak tahu nombor 1 nombor 2 kan. Tapi yang the first wife dia tu is Tumini kan. Tumina dengan Ngatiah kan. Jadi bila keluar keputusan mahkamah macam tu, penduduk-penduduk kampung ni tak ada cerita banyak, diorang terus pergi kat rumah Ahmad Suraji ni, diorang pergi musnahkan rumah dia. As a protest lah, hancurkan rumah dia. Jadi pada 10 hari bulan Julai 2008, Ahmad Suraji dihukum bunuh oleh firing squad. Squad menembak. Kena tembak, Bib. Kena tembak. Memang dekat Indonesia macam tu ke? By right, kalau ikutkan pada apa yang saya baca, itulah dia kan. Dia bukan macam kat Malaysia. Malaysia kan macam hukuman gantung sampai mati kan. Tapi kat sana is based on firing squad. Jadi pada waktu tu pihak berkuasa pun cubalah untuk bawa mayat dia ni, mayat si Suraji ni, untuk balik ke kampung Seri Semayang ni lah, untuk dikebumikan dekat sana bersama-sama dengan ibu bapa dia dekat sana lah. Tapi penduduk-penduduk kampung bantah nak kebumi ahli bomoh dekat sini dan semua. Kira sebenarnya tu macam satu penghinaan lah. Satu penghinaan pada orang-orang kampung. So the authority cuba untuk bawa dia pergi ke kampung lain pula untuk tanam dekat sana, pun sama juga.
kampung lain pun tak nak terima dia. So pada 11 hari bulan Julai 2008, mayat bomoh tu akhirnya dikebumikan lebih kurang dalam 50 km jauh daripada kampung tu. Jadi ada salah seorang pakar psikologi nama dia Erna Menali. Dia cakap yang Suraji ni tingkah laku dia ni membuatkan dia mengesyaki bahawa ahli sihir tu sebenarnya mempunyai gangguan bukan gangguan mental, dia more pada antisocial personality. Dia ada that particular gangguan personality antisocial. Dan Suraji ni langsung tak ada nampak menyesal dengan tindakan dia. Dia macam just normal. Kan? Dia nampak tenang di sepanjang perbicaraan dia tu, dia nampak cool, remain calm. Dan pakar psikologi tu pun cakap si Suraji ni tak dianggap gila sebabkan dia boleh explain dan dia boleh lakonkan balik pembunuhan tu. Basically dia ingat apa benda yang dia buat, dia sedar apa benda yang dia buat. Dan after a while, this particular case diadaptasikan kepada filem yang ditulis oleh penulis Indonesia Joko Supriano. Filem dia berjudul Misteri Kebun Tebu ataupun Misteri Ladang Tebu, macam itulah. Ada dekat mana-mana channel ke? Tak tahu. I tak sure pula. Tapi kita boleh carilah itu. Kan? Mengisahkan tentang kehidupan si Suraji dengan juga siri pembunuhan yang dilakukan. Tapi si Joko ni berani. Azin dia punya penerbit ni berani sebabkan apa? Dia sendiri pergi jumpa dengan Suraji dekat penjara, face to face, untuk membiasakan diri dia, dan Suraji cerita dekat dia apa benda yang dia buat satu persatu. Kan? Jadi bila si Joko pergi jumpa dengan si Suraji ni, Joko langsung tak takut dengan Suraji sebabkan apa tau? Dia bukanlah muka bomoh yang macam gerun, mata gelap, bukan. Dia nampak orang macam orang yang biasa, lelaki kurus biasa yang normal. Cuma dia ada ilmu sihir. Dia ada ilmu sihir tu. Dan Joko sendiri cakap yang Suraji bagi tahu ataupun mendedahkan semua dekat Joko bahawa dia tahu pada satu hari nanti dia akan tetap ditangkap, tetapi tetap dia akan buat juga benda-benda ni. Dan dia tak kira dia kena tangkap ke apa, dia akan buat juga benda ni. Dan kes Ahmad Suraji ni bukanlah satu-satunya kes bomoh yang telah menyebabkan kematian orang yang ternama ataupun orang-orang yang public ni, bukan. Baru-baru ni dekat Indonesia digemparkan dengan satu lagi pembunuhan misteri yang dilakukan oleh bomoh yang bernama Mbah Slamet. Ni kes lain pula lah. Mbah Slamet ni punya modus operandi pula, dia berjanji kepada klien dia untuk mengganda ataupun double up your money lah. Kan? You tak ada duit, jumpa dia akan double your money. Kan? Tapi bila mereka minta balik diorang punya duit, si Mbah Slamet ni bunuh diorang. Ini kes kat mana? Kat Indonesia juga. Contoh katalah kan, dia jumpa, dia cakap, aku nak 30,000 kan, aku nak gandakan duit aku 30,000. Okay, you bayar me some certain fee, aku akan gandakan duit kau. Dah bayar, duit tak ganda. So orang tu datang balik jumpa, bah, mana aku punya duit 30,000 tak ada pun. Kan, aku nak balik duit yang aku bagi dengan kau. Tak pak, bunuh. Bunuh, dan modus operandi lebih kurang sama. Tanam dekat ladang. Ladang tebu. Ladang tebu juga ke? Ladang apa tak tahu, tapi ladang lah. Ladang lah. It's kind of ladang lah. Sebab ladang usually orang takkan masuk. Kan? Maksudnya macam tempat. Usually ladang ni tempat macam quite isolated jugalah. Kira macam bukannya ladang tanaman. Siapa yang nak pergi, siapa yang nak masuk kan. Ada lagi satu kes yang menggemparkan Indonesia juga tentang kematian seorang budak perempuan berusia 7 tahun. Okay? Budak perempuan ni, mak bapak dia percaya yang budak ni kena rasuk. Mengamuk, tantrum gila-gila, kena rasuk. Jadi parents budak perempuan ni pergi jumpa satu ahli sihir ni ataupun satu ahli bomoh ni lah, jumpa. Dan si bomoh ni cakap, untuk hilangkan kerasukan anak kau ni, kau kena tenggelamkan anak kau ni dalam air. Kan? Supaya dia lemas dekat dalam air. Si bomoh dia cakap macam tu. Jadi apa yang membuatkan benda tu lebih sick, lebih orang kata lebih tak masuk akal, parents ni percaya. That's one thing. Second thing is, bomoh tu cakap, kau jangan risau, anak kau nanti akan bangun semula daripada kematian. Dan bila dia bangun balik daripada kematian, anak kau akan okey, takkan kena rasuk-rasuk lagi dah. So disebabkan kepercayaan kepada benda-benda kuasa-kuasa mistik ni, parents tu buat. Dan benda ni memang sangat meluas lah kat Indonesia. Kan? Untuk mereka yang terdesak ni, diorang ni lebih cenderung ke arah mystical. Kan? Lagi-lagi jumpa pada ahli sihir dengan ahli bomoh yang tak ada hati perut ni. What you think about this case? Banyak kejadian-kejadian yang pelik
dekat negara Indonesia ni lah, sebab apa ni, bukan nak kata negara kita tak ada, tapi sesuatu yang pelik lah macam Suraji tu kan dengan percayanya dengan meminum 70 orang wanita 70 orang wanita muda yang mati. Minum air liu. Minum air liu mereka boleh jadi kebal. Jadi kebal. Kan benda-benda macam tu macam gila. Macam tak masuk akal, benda-benda yang tak masuk akal. Dan benda tu pula macam it's actually banyak kes-kes yang macam tu which is terpencil, kita mungkin tak tahu kan. Betul lah. Itu macam agak pelik lah sebenarnya, pelik. Yalah, macam kalau dekat negara kita banyaknya hantar-hantar. Hantar santau dan sebagainya kan. Tapi bawa ilmu-ilmu kebal ni, tapi dekat Malaysia pun ada juga. Tapi kita pun tak tahu kan, kita pun tak tahu. Mungkin ada benda-benda ni. Probably kita boleh kupas on the next coming episode lah. Okay. Kepada anda semua yang menonton, kalau anda ada komen apa-apa, kalau katakan info-info yang kita orang dapat ni salah, mungkin anda boleh berikan pendapat anda di ruangan komen, dan mungkin anda boleh tulis di ruangan komen kes mana yang anda nak kita cover lagi. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe Rotten X Podcast. Assalamualaikum.